Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 30 September 2021. Saya Nur Azira Awang bersama anda dalam Buletin Pahang. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima mengadap seorang penghantar makanan Foodpanda yang juga pelajar ijazah Dr. Falsafah PhD Encik Muhammad Akmal Azhar 36 di Istana Abdul Aziz, Kuantan. Kegigihan pelajar dalam bidang teknologi farmaseutical Universiti Malaysia Pahang UMP itu yang tekad menyara hidup dengan bekerja sambilan di samping menyiapkan tesis pengajian berjaya menarik perhatian ke bawah duli tuanku. Ke bawah duli tuanku turut berkenan mengurniakan sumbangan kepada Muhammad Akmal atas kecekalan dan kejayaan beliau menyiapkan tesis pengajian dengan sempurna. Sementara itu, Encik Muhammad Akmal yang juga pelajar ijazah kedoktoran PhD dalam bidang teknologi farmaseutical Universiti Malaysia Pahang UMP ini berkata, tidak pernah terniat di hatinya untuk menarik perhatian ramai dengan kejayaan yang dicapai. Katanya, beliau hanya berkongsi kegembiraan dengan berkongsi gambar di grup WhatsApp apabila usaha selama 4 tahun menyiapkan tesis berjaya diselesaikan. Berkongsi cerita lanjut, Encik Muhammad Akmal berkata, peluang menambah pendapatan dengan menjadi penghantar makanan muncul ketika pandemik COVID-19 melanda tahun lalu. Beliau juga bersyukur kerana dapat menyelesaikan kajiannya berkaitan penghasilan produk probiotik dalam bentuk tablet yang mempunyai ketahanan dari asid dalam perut. Sebanyak RM52 juta telah disumbangkan oleh syarikat berkaitan kerajaan kepada tabung amanah dana khas negeri Pahang. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, sumbangan kepada kerajaan negeri ini menjadi satu ketetapan dalam penyediaan bajet tahunan. Kita telah dapat dengan lihat bermula pada tahun 2019, State JLC telah menyumbang sebanyak 12 juta. Kemudian 2020 32 juta dan pada hari ini State JLC menyumbang sebanyak 52.5 juta. Ini semua tidak terjadi begitu saja. Sudah pasti anak-anak syarikat tersebut diuruskan dengan baik dan sudah pastinya ahli lembaga pengarahnya mainkan peranan yang sangat penting, boleh menyebabkan memberi sumbangan kepada kerajaan negeri dan kerajaan negeri akan gunakan duit sumbangan ini untuk kita serahkan kepada rakyat yang memerlukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas merasmikan kursus Effective Corporate Governance and Business Ethics oleh ahli lembaga pengarah syarikat berkaitan kerajaan negeri Pahang di Bentung. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salehuddin Ishak, Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang, Tuan Saiful Idris Zainuddin, Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri Pahang, Datuk Indra Nazri Abu Bakar dan Barisan Esko Kerajaan Pahang. Beliau berkata sumbangan yang diterima ini akan digunakan oleh Kerajaan Pahang untuk disalurkan kembali kepada rakyat di negeri ini yang memerlukan termasuk bantuan pada COVID-19 baru-baru ini. Menurut beliau lagi, Kerajaan Pahang mempunyai 9 buah syarikat induk GLC dan 42 anak-anak syarikat yang terlibat di dalam pelbagai aktiviti perniagaan. Dan aktiviti anak-anak syarikat di Pahang ini, kita semua sedia maklum, antaranya ialah pengurusan aset, pengurusan harta tanah, ladangan, pelombongan, perhutanan, pembangunan infrastruktur, pengurusan air mentah ataupun air yang terawat, pengurusan utiliti, pendidikan dan lain-lain. Dan Alhamdulillah dalam masa 3 tahun ini, ataupun lebih tepatnya 40 bulan, pada Allahnya saya menjadi Menteri Besar, kita telah menemukan 7 anak syarikat yang baru, iaitu Pahang Corporation, Pengurusan Pasir Pahang Berhad, Pahangko, Perbadanan Kemajuan Kemahiran, Pahang Water Energy Resources, Pahang Mining Corporation dan yang terkini ialah Oracle. Oracle ialah orang asli corporation. CEO-nya Datuk Polian.
Pahang mencatatkan sebanyak 697 kes baru COVID-19 dengan Kuantan terus menjadi daerah paling tinggi kes hari ini. Berdasarkan maklumat Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 169 kes, diikuti Jerantut 127 kes dan Pekan 109 kes. Temerloh pula sebanyak 91 kes, Bentong 39 kes, Rompin 36 kes, Raup 35 kes, Bera 29 kes, Cameron Highlands 16 kes, Maran 19 kes dan Lipis 17 kes. Selain itu, pada hari ini terdapat satu kluster baru iaitu kluster Sungai Miang Pekan yang sehingga kini mencatatkan sebanyak 51 kes positif COVID-19. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin. Sentiasa mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan mematuhi SOP, maka rantaian COVID-19 pasti dapat diputuskan. Projek Central Spine Road CSR Sub-Package 5C dari Kampung Asap Kampung Sertik di Bentong dan 5 di Bentong Bypass sejauh 28.5 km yang telah siap bakal dirasmikan pada 7 Oktober ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdiwan Ismail berkata, kedua-dua sub-package ini ialah sebahagian daripada keseluruhan projek CSR bebas tol sepanjang 350 km antara Kuala Krai Kelantan hingga ke daerah Bentong ini. Beliau bangga kerana projek bernilai kira-kira 8.7 bilion ringgit ini tercetus dan dilaksanakan sejak Kerajaan Persekutuan di bawah Teraju Barisan Nasional lagi. Ia dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2025 seperti disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada pembentangan rancangan Malaysia ke-12 baru-baru ini. Beliau yakin dengan siapnya CSR ini akan dapat memendekkan masa dan mempercepatkan perjalanan serta memberi keselesaan kepada pengguna dalam kalangan rakyat. Selain itu, ia bakal meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk setempat menerusi penyediaan infrastruktur berkualiti ke kawasan-kawasan terlibat. Sebanyak 18 sekolah menengah agama negeri Seman di negeri ini akan dibuka secara penggiliran bermula 11 Oktober depan. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, ini selaras dengan penetapan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi negeri-negeri yang telah beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. Merujuk kepada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 22 September 2021 berkaitan peralihan fasa Pelan Pemulihan Negara PPN bagi negeri Johor, Pahang dan Negeri Sembilan yang berkuat kuasa pada 24 September 2021. Menurut beliau lagi, tiada sesi penggiliran akan dijalankan di Seman memandangkan semua kelas yang ada mencukupi untuk digunakan pelajar terlibat. Tambah beliau lagi, pelajar yang masih belum menerima suntikan vaksinasi boleh hadir ke sekolah tetapi dinasihatkan supaya mengambil vaksin bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Sehingga kini seramai 3,141 pelajar tingkatan 4, 5 dan 6 Seman telah menerima suntikan vaksin melalui pejabat kesihatan daerah masing-masing dan masih berbaki 312 pelajar yang masih belum divaksinkan. Guru yang belum menerima vaksin lengkap atau belum divaksin perlu hadir ke sekolah tetapi tidak dibenarkan melaksanakan PDP secara bersemuka dan perlu ditempatkan dalam bilik yang berasingan dan mestilah sentiasa memakai pelitup muka berganda serta pelindung muka dengan mematuhi SOP khusus yang disediakan.
Pelajar wajib memakai pelitup muka sepanjang tempoh mereka berada dalam kawasan sekolah. Pemakaian pelitup muka berganda digalakkan. Sebanyak 100 bakul makanan telah diagihkan kepada penduduk yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di kawasan Rumah Pangsa Jalan Karak. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, kesemua penduduk di kawasan berkenaan telah dikenakan PKPD bermula 26 September baru ini. Kesemua penduduk di kawasan Rumah Pangsa Jalan Karak telah menerima bantuan bakul makanan daripada kerajaan negeri sebagai tanda cakna dan peduli terhadap penduduk di kawasan terbabit. PKPD di kawasan terbabit dijangka akan berakhir pada 9 Oktober depan dan penduduk diminta supaya bersabar dan patuh kepada setiap arahan daripada pihak berkuasa dan kerajaan serta patuh kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran di laman Facebook rasmi miliknya baru-baru ini. Program walkabout itu turut dihadiri Penghulu Mentakab 1 Encik Muhammad Sharif Kasim, pemimpin setempat, anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Majlis Tindakan Sosial Pahang MTSP Temeloh. Beliau berharap semua urusan dan usaha bagi mengekang penularan wabak pandemik COVID-19 ini dapat dibendung sekaligus dapat menghentikan jangkitan di kalangan penduduk setempat. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.